Tajuk utama berita malam ini, TYT Sarawak dimasyhurkan sebagai penaung utama Persekutuan Pengangkap Malaysia. MBOT sokong pembangunan bakat teknologi Sarawak. Little Bornean Birdie bersedia bawa nama Sarawak ke pentas dunia. MOTS cadangkan Scoot tingkatkan penerbangan ke Miri. 41 masjid dan surau di Sibu terima sumbangan RM205,000. Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Lia Amira Anwar Rigos. Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dimasyhurkan sebagai penaung Persekutuan Pengangkap Malaysia berkuat kuasa 13 Mac 2024. Ketua Pengangkap Kebangsaan Malaysia Major Jeneral Bersara Profesor Datuk Dr. Muhammad Zin Bidin berkata, pemasyuran itu dibuat mengikut perkara 11-2 dasar Organisasi dan Peraturan Persatuan Pengangkap Malaysia. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat ke atas Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi bagi menyerahkan dokumen pemasyuran dan menyampaikan anugerah pengangkap tertinggi negara Bintang Semangat Padi Emas di Astana Negeri Sarawak pada Rabu. Datuk Muhammad Zin menambah Persekutuan Pengangkap Malaysia juga merancang untuk mengadakan jambori peringkat dunia yang mana memerlukan tanah yang luas 100 hingga 200 ekar. Saya juga ada menyatakan dan kepada Tun untuk Persekutuan Pengangkap Malaysia merancang menganjurkan jambori dunia di mana kita memerlukan tanah yang luas iaitu hingga 100 hingga 200 ekar. Dan saya berbincang dengan Tun di Semenanjung Tanah sukar nak dapat, tapi Sarawak ni sebuah negeri yang besar, mungkin kerajaan negeri Sarawak mungkin tertarik untuk melaksanakan jambori di peringkat dunia. Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi pernah menjadi pengerusi Majlis Pengangkap Daerah Kuching dari tahun 1974 hingga 1992 dan Ketua Pesuruhjaya Pengangkap Sarawak dari tahun 1993 hingga 2009 sekaligus melonjakkan pergerakan pengangkap di Sarawak khususnya dan Malaysia amnya. Katanya lagi, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi juga penaung yang memegang lencana kayu dalam pengangkap di negara ini. Lembaga Teknologis Malaysia MBOT menyokong pembangunan bakat di Sarawak terutamanya dalam bidang teknologi. Presidennya Profesor Datuk Dr. Siti Hamsiah Tafsir berkata, sebagai badan profesional, MBOT berperanan untuk mengiktiraf bakat dalam 24 bidang tertentu. Menurutnya, Sarawak juga kian aktif dalam pembangunan teknologi dengan pendedahan kepada projek sistem aliran transit automasi ART yang menggunakan kuasa hidrogen pertama di rantau ini. That is really amazing because this development is not happening elsewhere except in Sarawak. So we are here to support in terms of recognizing talents that are in Sarawak that can be recognized, can be acknowledged and can be upskilled and upgraded. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg di Wisma Bapa Malaysia pada Rabu. Profesor Datuk Dr. Siti menambah, MBOT bertujuan untuk membantu Sarawak dalam membangunkan 10,000 teknologis melalui kerjasama dengan agensi seperti Jabatan Kerja Raya, Persatuan Juru Teknik dan Juru Teknologi Profesional dan Persatuan Teknologi Malaysia. Penari cilik berusia 8 tahun Dayon Das Louis atau lebih dikenali sebagai Little Bornean Birdie bersedia membawa nama Sarawak ke pentas dunia menerusi persembahan tarian kontemporari ngajat bertemakan burung Sarawak kecil. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugah Embas, beliau secara peribadi berasa amat gembira melihat pencapaian anak muda Iban itu yang terpilih untuk mewakili Malaysia pada kejohanan seni persembahan dunia ke-27 WCOPA 2024 di Long Beach, California, Amerika Syarikat bermula dari 1 hingga 5 Julai depan. Beliau juga berkongsi rasa bangga atas kebolehan Dayon mencipta kejuaraan selepas berjaya menguasai pentas tari dalam kejohanan seni persembahan Malaysia 2024 yang berlangsung di panggung Bandaraya Kuala Lumpur pada Januari lalu. Menerusi kejohanan tersebut, Dayon memenangi pingat emas serta biasiswa RM3,000 sekaligus melayakkan dirinya terpilih ke peringkat antarabangsa.
Dato' Amara Douglas berkata demikian semasa menerima kunjungan daripada Dayon bersama ibu bapanya Louis Lansam dan Edina Lanying di pejabat beliau di Kuching pada Rabu. Sebelum ini, Dayon sering membuat persembahan di majlis-majlis keramaian termasuk Majlis Rasmi Kerajaan Sarawak dengan menampilkan tarian suku kaum Iban yang diilhamkan dari burung ruai dan burung kenyalang. Kementerian Pengangkutan Sarawak MOTS mencadangkan kepada syarikat penerbangan Scoot untuk meningkatkan penerbangan ke Miri dari Singapura. Menterinya Datuk Seri Lee Kim Shin berkata penerbangan ke Miri boleh ditingkatkan kepada penerbangan harian memandangkan Scoot telah menukar pesawat kepada kapasiti yang lebih kecil. Jelas beliau ini kerana Miri merupakan antara satu pintu masuk utara ke Sarawak di mana industri minyak dan gas telah ditubuhkan sejak tahun 1910. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan media pada Selasa selepas menerima kunjungan daripada delegasi Scoot yang diketuai oleh pengurus besar Scoot Malaysia, Yo Kaiji di bangunan Baitul Makmur, Kuching pada Isnin. Sebanyak 41 masjid dan surau di bahagian Sibu telah menerima sumbangan berjumlah RM205,000 untuk menjalankan program serta aktiviti sepanjang bulan Ramadan ini. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rapai berkata, daripada jumlah itu, setiap masjid dan surau menerima sebanyak RM5,000. Jadi Lakis akan menyumbang 1,000 untuk setiap surau, saya akan menyumbang 4, jadi 5,000 lah macam setiap tahun untuk ya pertama. Yang kedua, pada 18 Ramadan 29 Mac saya menjemput semua, akan kita hantar surat jemputan hari itu dan dikepil sekali dalam cek iaitu program Al-Quran Hour, di mana semua diminta menghantar wakil pada 29 Mac bertempat di Dewan Lakis. Beliau berkata demikian dalam majlis penyerahan sumbangan tersebut di Masjid Al-Qadim Sibu pada Isnin. Dalam pada itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Nangka itu memberitahu pihak Jawatankuasa Tetap Perayaan Islam Sibu turut menerima sumbangan tersebut. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Mengakhiri buletin dengan sorotan VC Premier 2030, Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS. VC Premier 2030, Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. Dengan mandat penuh rakyat Sarawak untuk 5 tahun yang akan datang, kerajaan negeri yakin memenuhi komitmen untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif pembangunan yang sedang dirangka dan sedang dilaksanakan. Lebih banyak kemajuan dan manfaat dari kemakmuran untuk kesejahteraan rakyat Sarawak akan direalisasikan. Kerajaan negeri akan sedaya upaya mencapai inisiatif-inisiatif pembangunan yang sedang dilaksanakan dan yang telah dirancang di bawah Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030 yang dilancarkan pada 22 Julai 2021. Menjelang 2030, Sarawak akan menjadi negeri maju yang dipacu data dan inovasi di mana semua rakyatnya menikmati kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan kelestarian alam sekitar. Untuk mencapai aspirasi ini, terdapat 7 teras strategik. Mentransformasikan Sarawak ke arah ekonomi yang berdaya saing dengan meningkatkan tahap produktiviti, membangunkan lebih banyak aktiviti hiliran bernilai tinggi, meningkatkan kemudahan menjalankan perniagaan dan menjadikan Sarawak destinasi pelaburan pilihan, menumpukan perbelanjaan di kawasan yang paling menghasilkan impak ekonomi, sosial dan alam sekitar, mengoptimumkan penggunaan aset dan peruntukan kerajaan serta membangunkan modal insan untuk menyokong pembangunan sosioekonomi, mempercepat adaptasi digital dan penggunaan data untuk menjana pendapatan, memacu manfaat ekonomi dan sosial untuk semua rakyat Sarawak dengan memberi tumpuan kepada golongan miskin, menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan kelestarian alam sekitar. Pelan transformasi ini akan menggariskan 6 sektor utama sebagai pemacu pertumbuhan iaitu pembuatan,
pertanian, pelancongan, perhutanan, pelombongan, perkhidmatan. Disokong oleh 7 pemboleh iaitu transformasi digital, inovasi, pendidikan dan pembangunan modal insan, kemudahan asas, utility, pengangkutan, tenaga boleh diperbaharui. Aspirasi Sarawak ke arah negeri maju dan berpendapatan tinggi akan dilaksanakan di bawah RMK 12 2021 hingga 2025 dan RMK 13 2026 hingga 2030. Di bawah RMK 12, fokus utama ialah untuk melengkapkan projek kemudahan asas sebagai platform untuk mendorong pembangunan ekonomi. Visi Premier Sarawak Maju 2030.